Okay, Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, so hari ni aku nak borak-borak pasal filem seram yang terbaru daripada Indonesia yang masuk kat Malaysia. Ada banyak lawakan filem seram lately. Tapi ni filem yang bertajuk Pemandi Jenazah. Okay, so dekat panggung wayang sekarang ni ada banyak filem seram daripada Indonesia lah especially. Ada Trinil, Kembalikan Tubuhku, ada Mungkar. Okay, so Pemandi Jenazah ni salah satu filem yang bagi aku antara filem yang interesting juga sebab dia menampilkan pelakon Agni Nihak, pelakon yang sangat-sangat luar biasa lah. Bagi aku pelakon yang bagus, banyak melakonkan watak-watak yang berbeza-beza. Filem action dia, filem seram dia, filem sedih pun dia boleh bawa. Lepas tu filem ni diarahkan oleh Hadrah Daing Ratu, pengarah yang mengarahkan filem Sijin, filem terbaru dia sebelum ni. Dan juga ditulis oleh Lily Laila, penulis yang menulis untuk filem-filem seram. Banyak filem seram yang ditulis oleh Lily Laila ni, termasuk KKN di Desa Penari, Ivana, Sijin pun tak silap aku dia juga. So ada banyak lagi filem seram yang ditulis oleh Lily Laila ni. Apa yang menarik tentang cerita, ada satu lagi, Lily Laila punya hasil tulisan yang terbaru adalah Siksa Neraka, tapi tak masuk Malaysia. Tapi tak apa, kita borak-borak je. Okay, so cerita Pemandi Jenazah ni duration dia lebih kurang 1 jam 45 minit lah. Yang mengisahkan tentang Lela. Lela ni dia adalah anak kepada Bu Siti. Lela ni dilakonkan oleh Adi Nihak. So Bu Siti ni mak dia. Mak dia ni kerja dia adalah untuk memandikan jenazah. Ada kematian dekat kampung yang dia duduk ni, Bu Siti lah yang akan menguruskan dan memandikan jenazah tersebut. Dan Lela ni anak perempuan dia yang seorang lah. Dia ada anak lelaki nama Arif. Tapi Lela ni yang selalu bantu Bu Siti ni setiap kali ada kematian kat kampung tu. So Lela ni dah ada pengalaman lah. Ada pengalaman untuk bantu mak dia untuk mandikan jenazah. So dia pernah berlaku sesuatu yang menyeramkan dekat mayat, dekat jenazah. Ada macam-macam rupa jenazah kan, mayat kan. So ada yang mengerikan, yang buatkan Lela ni rasa macam seram. Dia seram, takut. Dia trauma. Dan dekat kampung tu inilah dia salah satunya, seorang-seorangnya orang yang boleh mandikan jenazah, iaitu Bu Siti ni. Dan satu hari sesuatu berlaku. Bu Siti pula meninggal dunia dan Lela ni terpaksa mengambil alih tempat mak dia. Sebenarnya Bu Siti ni memang nakkan anak dia ni, Lela ni, untuk mewarisi kerja yang dia buat. Sebab tak ada orang lain. Bu Siti dan Lela ni je. Kalau Bu Siti tak ada, memang Lela ni lah salah satunya yang boleh buat kerja, penyambung legasi lah. So dia memang nakkan Lela ni untuk buat kerja dia. Tapi lepas tu Bu Siti meninggal dan Lela ni yang memandikan mayat mak dia sendiri. Tapi lepas tu masa dia mandikan tu, dia terjumpa sesuatu yang pelik dekat mayat mak dia ni. Mula-mula dia rasa macam tak ada apa kot. Tak ada apa. Tapi lepas tu berlaku kematian lagi. Ada beberapa lagi kematian yang melibatkan orang kampung yang sama. Dan kenalan mak dia juga orang kampung. Macam makcik ni semua kan, ada yang meninggal. So ada beberapa lagi kematian, tapi Lela setiap kali ada orang mati, Lela lah yang kena mandikan. Sebab dia seorang je yang ada, yang boleh mandikan mayat kat situ, kat kampung dia ni. So dia mandikan dan jumpa lagi benda yang sama. Iaitu apa? Kawat besi. Kawat besi ni ada kat pagar dulu, kat atas tu, yang tajam tu. So benda tu ada. Dia jumpa mayat-mayat ni, termasuk mayat mak dia. Yang pertama lah dia jumpa mayat mak dia. So lepas tu dia mula nak cari punca lah kenapa benda tu ada kat setiap mayat ni. Dan dia percaya ada orang kampung kata mungkin santet ke apa kan. So dia mula menyiasat lah, mencari punca lah. Aku tak nak cakap menyiasat macam tak kena pula. Untuk filem seram. Dan macam cerita penyiasatan pula. Okay, so cerita Pemandi Jenazah ni seram babe. Memang seram. Aku nak cakap macam mana Pemandi Jenazah ni. Cerita dia, aku mula-mula sebelum aku masuk panggung, aku tak expect
dia ada jalan cerita yang menarik lah. Aku expect cerita dia macam alah setakat nak buat cerita pasal orang yang menguruskan jenazah, berlaku benda seram, macam tu lah, benda yang macam tu je aku ingat, macam tak ada idea lah. Sebab banyak sangat cerita seram. Tapi bila aku tengok, dia ada jalan cerita yang bagus, ditulis dengan baik, setiap karakter ada tugas masing-masing, ada karakter yang menarik juga, emosi yang sangat-sangat bagus. Aku cerita pasal dia punya jalan cerita dulu. Jalan cerita dia memang quite good, dengan mesej-mesej yang bagus yang cuba disampaikan dalam cerita ni. Especially tentang jenazah yang diuruskan. Adalah dia baca niat semua sebelum mandikan jenazah, cara untuk mandikan jenazah dan sebagainya lah. Dan jalan cerita dia bagi aku cantik daripada awal. Hubungan antara mak dengan anak, harapan mak kepada anak untuk jadi pewaris kerja yang mulia macam ni. Cuma bagi setengah orang rasa benda ni menyeramkan, menakutkan. Termasuk anak dia sendiri. Anak dia tu Lela ni pun pada awalnya memang sangat-sangat takut, trauma. Walaupun dia selalu buat benda tu ikut mak dia, tapi dia masih lagi rasa takut, rasa trauma tu nak menguruskan jenazah tu. Especially kalau mak dia dah tak ada, dia buat seorang diri. Dan dia kalau boleh tak nak lah, dia tak nak buat kerja tu lagi. Dia dah buat something yang dia suka. Dekat bermula daripada situ, hubungan antara mak ni, bonding antara mak dengan anak ni membawa ke satu konflik yang berbeza selepas tu bila mak dia pula meninggal dunia. Mak dia meninggal dunia, so jalan cerita tu dah jadi lain lah. Sebab mak dia tak ada, dan bila dia uruskan mayat dia, mak dia pula jumpa pula benda yang pelik dekat mak dia ni. Lagilah kat situ drama dia. So memang menarik lah bagi aku ending, sampai ending. Cuma ending dia bagi aku yang agak longgar sikit lah. Aku tak kata ending dia tak baik. Tapi kalau korang expect sebuah filem dengan ending yang luar biasa, ending yang berbeza, mungkin korang ada yang tak puas hati lah dengan ending dia. Tapi ending bagi aku okey je. Ending dia okey. Cuma tak ada yang special kat situ lah. Which is not bad lah actually. Biasa je filem-filem macam ni. Kalau ada ending yang pening-pening, plot twist kan, macam banyak sangat pula. So filem ni dia buat sesuatu yang sedikit berbeza lah bagi aku. Which is actually not bad lah. Bukan benda yang tak baik pun. Kalau benda yang tak baik aku tak tahulah. Mungkin ada certain benda yang mengelirukan lah dalam filem ni. Especially nama-nama makcik-makcik kat kampung ni yang mengelirukan. Bu Ana, Bu Siti, Ibu Terry. Ada nama-nama lain yang mana satu. Sebab dia bila ada sebut-sebut tu, Bu Ana ni mana satu lah. Muka mana satu tak ingat. So lepas tu rumah kat kampung ni, kadang-kadang ada scene tu dia tunjukkan si Lela ni masuk ke rumah siapa entah. Ni rumah makcik mana pula ni. So macam kat situ ada confusing sikit lah. Tapi tak adalah buatkan aku rasa lost. Lepas tu aku dapat dia balik tangkap. Okay, so cerita tentang lakonan. Lakonan memang terbaik, bye. Aku rasa ni lakonan yang terbaik daripada Agni Nihal. Part yang paling aku rasa paling menyentuh hati masa mak dia baru meninggal dunia. Sedih dia tu, aku rasa macam terbawa-bawa tau. Nampak muka sedih dia masa dia mandikan jenazah mak dia tu. Part tu memang betul-betul menusuk kalbu. Part masa mak dia baru meninggal, macam mana dia rasa sangat-sangat sedih. Lepas nak mandikan mak dia lagi. Part tu memang betul-betul awesome. Tapi lepas tu banyak lagi part yang memainkan satu watak yang baik lah. Bukan watak yang berat lah bagi Adina Haq, tapi dia main watak tu dengan sangat cantik. Pelakon lain pun awesome. Setiap pelakon makcik-makcik dalam cerita ni. Ada banyak lah Bu Siti, Bu Terry, Bu Ida, Bu Tuti, Bu Ana, banyak. Semua ni awesome. Daripada sudut keseraman makcik-makcik ni dan tugas makcik-makcik ni sebagai pelakon, terbaik.
Aku suka setiap pelakon-lakon memang terbaik lah. Okay, so part seram. Part seram ni yang korang tunggu-tunggu kan. Seram. Aku paling suka satu part. Tak ada banyak part seram. Setiap kali ada kematian ni, dia kena mandi. Lela ni je seorang yang mandi. Aku pun tak faham. Aku rasa kalau ada kematian dekat tempat aku ke mana-mana lah, kat kampung ke apa, biasanya ada pembantu yang membantu. Walaupun orang tu tak tahu. Dan ada seorang lead lah, ustazah mana kan. Seorang masjid ke, orang surau ke. Tapi kat sini kampung dia ni, punyalah noobnya orang kampung ni. Lela seorang ni je yang diharap-harapkan sangat. Dia seorang yang diharap-harapkan sangat dan tak ada orang lain bantu. Lela ni je yang mandikan. Tu yang buatkan seram kan. Setiap kali Lela ni mandikan, Lela ni dia dah lah macam trauma. Lepas tu benda tu jadi kat dia lagi. Lepas mak dia meninggal dunia tu, jadi lagi benda tu. Ada part tu mak dia masa meninggal tu ada something happen. Lepas tu yang satu part yang seram bagi aku, paling seram lah bagi aku. Ada satu mayat yang diuruskan oleh Lela ni. Mata dia terbuka. Lela ni cuba baca something, baca ayat kan. Tutup mata balik. Biasanya mata tutup. Tapi ni dia buka balik. Tutup buka. Aku macam apa, lama gila seksa dia. Tu memang awesome. Part seram banyak dalam cerita ni sebab dia banyak menguruskan mayat lepas tu. So setiap kali ada diuruskan jenazah ni, ada lah. Aku tak cerita banyak. Okay, so aku suka cerita ni, sebuah filem seram daripada Indonesia yang bagi aku antara yang terbaik setakat ni untuk tahun 2024. Ada filem lain lagi tapi aku rasa ni yang terbaik lah setakat ni. Ada filem tengah tayang yang lain, Trinil apa benda lah, Trinil apa lagi, Mungkar dan sebagainya. Mungkar orang kata best, tapi bagi aku plot dia biasa je. Tapi ni something different, something yang aku tak expect. Sebuah filem seram yang bagi aku terbaik setakat ni untuk tahun 2024. Akan ada banyak lagi sebab aku tengok banyak react, trailer, teaser, Siksa Kubur, Pada Rauhi. Banyak lagi tahun ni akan datang. Sinden Gaib tu ramai orang komen, so tengok. Masalah tak masuk Malaysia lagi. So apa pendapat korang? Pada korang yang dah tonton, belum lagi rating untuk filem Pemandi Jenazah ni aku bagi 8/10. So apa pendapat korang tentang filem seram daripada Indonesia terbaru ni? Adakah korang rasa seram ataupun ada filem lain sebelum ni yang lebih menyeramkan? Cuba komen kat bawah. Nyaman.